Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita pada hari ini kerana dapat bertemu dalam satu program yang bertajuk Mari Kenali Sukan Hoki. Terlebih dahulu ingin saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Jalan 6, Barisan Pentadbir, Unit Co-Curriculum Sekolah Kebangsaan Jalan 6 kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan satu program yang bertajuk Mari Kenali Sukan Hoki. Okey, pada hari ini kita akan mengikuti info dan kemahiran berkaitan dengan sukan hoki. Okey, kita terus kepada pengenalan sukan hoki. Hoki di Malaysia diperkenalkan pada tahun 1898. Permainan ini menjadi popular pada awal tahun 1920. Dan diperkenalkan di sekolah-sekolah awam Inggeris. Antara sekolah yang terkenal dengan sukan hoki iaitu sekolah-sekolah awam Inggeris adalah seperti Sekolah Menengah Anderson, Penang Free School dan banyak lagi. Persatuan Hoki Negeri yang pertama ditubuhkan oleh Negeri Perak pada tahun 1927. Okey, di samping itu kamu dapat lihat gambar pasukan hoki kebangsaan. Okey, itu adalah pasukan hoki terkini, okey, untuk tahun 2021 bersama dengan pegawai dan jurulatih. Seterusnya, Majlis Hoki Malaysia ditubuhkan pada tahun 1948. Namun pada tahun 1954 digantikan dengan Persekutuan Hoki Malaysia. Maknanya dia tukar kepada nama lah. Seterusnya, dua Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Abdul Razak dan Tun Hussein On pernah menjadi Presiden Persatuan ini. Malaysia sangat aktif dalam hoki pada peringkat Asia dan antarabangsa. Hampir kesemua kejohanan pasukan hoki Malaysia menyertai kejohanan tersebut. Antaranya Sukan SEA, Sukan Asia, Sukan Commonwealth, Sukan Olimpik dan kejohanan hoki Piala Dunia. Kita pergi kepada tajuk undang-undang dan peraturan. Okey, dalam sukan hoki, bilangan pemain sebanyak 11 orang setiap pasukan dalam satu perlawanan. 18 orang termasuk pemain simpanan. Ini 11 orang yang akan bermain di dalam padang, manakala 7 orang lagi akan berada di bangku simpanan. Okey, jumlahnya adalah 18 orang. Manakala bagi masa permainan dan rehat adalah mengikut pecahan. Okey, 15 minit bagi kuarter pertama, 15 minit bagi kuarter kedua, kemudian mereka akan berehat selama 10 minit atau 15 minit. Bersambung dengan kuarter ketiga iaitu 15 minit dan kuarter keempat iaitu 15 minit. Okey, dalam sukan hoki, pemain tidak dibenarkan menggunakan bahagian belakang kayu, bermain tanpa kayu sendiri, menggunakan kayu untuk menakutkan pemain lain, mengangkat kayu melepasi kepala lawan, menaikkan bola yang membahayakan pemain lawan, bermain dengan cara yang bahaya. Ini semua pemain tidak dibenarkan melakukan. Seterusnya, bagi penjaga gol. Penjaga gol dalam kawasan D boleh menendang bola, menahan bola dengan mana-mana bahagian badan, menghentikan bola dengan kayu melepasi bahu.
Okey, penjaga gol boleh menendang bola bergantung kepada keadaan. Okey, dalam sukan hoki, tendangan bola yang dilakukan oleh penjaga gol mestilah bola leret. Okey, tidak boleh bola naik ataupun bola lambung. Okey, kita pergi kepada pukulan sudut penalti. Dalam pukulan sudut penalti, terdapat dua kesalahan yang akan menyebabkan pengadil memberi pukulan sudut penalti. Kesalahan pertama adalah kesalahan yang tidak disengajakan dalam kawasan D. Sebagai contoh, bola terkena kaki pemain pertahanan, maka pengadil akan memberikan pukulan sudut penalti. Kesalahan yang disengajakan di antara garisan D dan garisan 23 meter. Sebagai contoh, pemain A tidak berada dalam 5 meter ketika pemain B memukul ataupun mendapat pukulan percuma dalam garisan 23 meter. Maka pengadil akan memberikan pukulan sudut penalti. Seterusnya, strok penalti. Kesalahan yang disengajakan dalam kawasan D dan kesalahan yang tidak disengajakan tapi boleh menghasilkan gol jika tidak berlaku kesalahan. Sebagai contoh, kesalahan yang disengajakan dalam kawasan D adalah pemain A menghalang bola daripada menuju ke gol dengan membaling kayu hoki ataupun melontar kayu hoki ketika bola menuju ke dalam gol. Maka pengadil akan memberikan strok penalti. Kesalahan yang tidak disengajakan tapi boleh menghasilkan gol. Sebagai contoh, pemain A telah menggelecek penjaga gol pasukan B. Okey, ketika menggelecek, pemain A telah melepaskan bola ke dalam gol. Namun, penjaga gol telah mencangkuk kaki pemain pasukan A. Maka penalti strok akan diberikan. Dalam sukan hoki, terdapat 3 jenis kad amaran yang akan diberikan. Kad amaran pertama adalah kad hijau, kad kuning dan kad merah. Kad hijau diberikan untuk menggantung pemain sementara 2 minit. Masa akan diambil kira apabila pemain duduk di kerusi yang disediakan khas di tempat teknikal. Maknanya, apabila pemain A dilayangkan kad hijau, pemain A tersebut haruslah bergerak pantas, berlari ke meja teknikal dan duduk di kerusi yang telah disediakan khas. Setelah duduk, barulah pihak teknikal akan mengambil masa selama 2 minit. Setelah selesai 2 minit, pemain A dibenarkan masuk semula. Kad kuning. Kad kuning adalah pengantungan sementara, iaitu selama 5 minit. Kesalahan yang dilakukan yang boleh mengakibatkan kad kuning adalah kesalahan berulang. Contohnya, pemain A telah mengetuk kayu hoki pemain B. Maka pengadil akan memberikan pemain A kad hijau. Setelah selesai dikenakan pengantungan, pemain A sekali lagi mengetuk kayu pemain B. Maka pengadil akan memberikan kad kuning kepada pemain A. Manakala bagi kad amaran berwarna merah adalah pengantungan tetap. Contohnya, pergaduhan antara pemain. Maka pengadil akan mengeluarkan kad berwarna merah. Kita pergi kepada peralatan dan pakaian sukan hoki.
Dalam sukan hoki, terdapat dua kategori peralatan dan sukan hoki. Yang pertama adalah untuk pemain, yang kedua adalah untuk penjaga gol. Mari kita saksikan peralatan dan pakaian sukan hoki bagi seseorang pemain. Seseorang pemain itu mestilah mempunyai baju, seluar, stokin, syinggat, kasut hoki, bola hoki dan stick. Okey, bagi kasut hoki digunakan khas untuk permainan hoki kerana permukaan tapak kasut hoki sesuai dimainkan di atas kapet turf yang disediakan. Bagi syinggat pula, syinggat ini amat berbeza berbanding syinggat sukan bola sepak kerana syinggat hoki lebih panjang dan tinggi. Kita pergi kepada peralatan penjaga gol. Sebagai penjaga gol, seseorang itu mestilah mempunyai helmet. Helmet ini adalah khusus bagi menahan daripada bola terkena di bahagian kepala. Yang kedua adalah chest pad. Chest pad ini adalah untuk melindungi dada penjaga gol. Yang ketiga adalah stick penjaga gol. Stick penjaga gol berbeza berbanding stick pemain kerana ianya lebih nipis dan ringan. Yang keempat adalah throat guard. Throat guard adalah satu alat untuk melindungi bahagian bawah tengkuk dan leher. Yang kelima, kickers and leg guard. Kickers and leg guard ni adalah untuk melindungi bahagian kaki daripada terkena bola yang laju dan kuat. Yang keenam, seluar penjaga gol. Seluar penjaga gol lebih elastik dan lebih tahan daripada koyak. Yang ketujuh dan yang ke-8 adalah pelvis protector dan grim protector. Ini adalah untuk melindungi bahagian sulit penjaga gol lelaki dan penjaga gol perempuan. Akhir sekali adalah hand protector bagi melindungi kawasan tangan penjaga gol. Seterusnya, kita akan ikuti kemahiran asas. Dalam sukan hoki, terdapat 4 kemahiran asas. Yang pertama adalah menolak, yang kedua adalah menahan, yang ketiga memukul, yang keempat menggelecek. Dalam keempat kemahiran asas ini, terdapat pelbagai jenis kategori yang telah disediakan. Mari kita saksikan.
Okey, kita dapat lihat kemahiran menolak, terdapat beberapa kemahiran menolak yang dikhususkan. Okey, video tersebut dilakukan oleh pemain kebangsaan kita iaitu Nur Syafiqah Muhammad Zain. Seterusnya, kita akan mengikuti satu lagi kemahiran iaitu kemahiran menahan. Okey, berdasarkan kemahiran menahan, kita dapat tengok ada dalam kemahiran menahan tu ada jenis-jenis kemahiran menahan, antaranya kemahiran menahan secara forehand, kemahiran menahan secara reverse, okey, kemahiran menahan overhead, kemudian kemahiran menahan leading. Okey, jadi semua tu kita akan pelajari apabila semuanya selesai dalam urusan PKP ni. Okay, insya-Allah. Seterusnya kita akan saksikan kemahiran memukul.
berdasarkan kemahiran memukul, terdapat beberapa jenis kemahiran memukul lah. Antaranya long grip, short grip, pukulan slap, pukulan high reverse, pukulan low reverse. Okey, semua tu digunakan bergantung kepada keadaan semasa. Kemahiran tu contohnya digunakan waktu dalam keadaan sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Jadi kalau pemain sebelah kiri dia lebih banyak menggunakan reverse, pukulan reverse, manakala pemain yang bermain di posisi sebelah kanan dia akan banyak menggunakan pukulan slap ataupun short grip ataupun long grip. Seterusnya kita lihat kepada kemahiran menggelecek.
Okey, berdasarkan kemahiran menggelecek, terdapat beberapa lagi kemahiran dalam tu. Antaranya close dribble, loose dribble, Indian dribble, reverse stick dribble. Okey, dan ada lagi lah. Untuk dapatkan kemahiran dribble seperti dalam video tu mengambil masa ya. Uh, Kalau kamu tengok tadi tu adalah video yang dilakukan oleh pemain kebangsaan. Jadi untuk nak dapatkan setaraf level tu, dia mengambil masa bertahun-tahun dan perlukan latihan yang kerap dan sistematik lah. Kalau tidak, kita tidak akan dapatlah hasil stick work yang dilakukan seperti itu. Okey, cikgu tahu waktu ni mungkin ramai yang bosan. Okey, jadi bagi murid yang mempunyai stick hoki, kamu boleh training sendiri di rumah. Okey, boleh buat juga drill-drill ringkas 10 minit ke 15 minit ke untuk hilangkan bosan. Okey, sementara tu jom kita saksikan video untuk kita buat pada waktu ini. Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Saya Tengku Ahmad Tajuddin, pemain hoki kebangsaan. Sebagai pemain kebangsaan yang beraksi di peringkat antarabangsa, saya sedar betapa pentingnya kelajuan pergerakan tangan dan juga kepantasan pergerakan pergelangan tangan memainkan peranan penting untuk pengawalan bola yang lebih baik. Hai, Assalamualaikum, good morning. Nama saya Fatin Syafiqah binti Muhammad Syukri, pemain hoki wanita kebangsaan Malaysia dan berjersey nombor 21. Mempunyai pergelangan tangan yang cepat dan pantas membantu saya untuk memegang bola dengan lebih cekap dan juga membuat decision making yang lebih cepat. Ini juga membantu saya sekiranya berada dalam keadaan yang tertekan ataupun situasi yang tertekan daripada pihak lawan, untuk kita memegang bola dan juga mengawal bola dengan lebih yakin dan keluarkan bola dengan lebih selamat. Bagi saya, mempunyai pergelangan tangan yang cepat dan pantas sangat-sangat penting di peringkat state maupun international. Hai, saya Nuraini Abdul Rashid, pemain hoki wanita kebangsaan. Kelebihan mempunyai pergelangan tangan yang cekap dan pantas sangat bantu saya di pentas hoki antarabangsa. Okey, itu adalah aktiviti ringkas lah yang boleh murid lakukan di rumah. Okey, tak susah pun. Dia sebenarnya untuk melatih kedua-dua belah tangan sebenarnya, tangan kiri dan kanan, dan tubuh badan kita iaitu kaki kita. Nak bagi pastikan kaki kita boleh berdiri lama, di samping tangan bergerak. Okey, seterusnya cikgu nak cakap, okey, sekejap lagi cikgu akan berikan link untuk kuis. Okey, seramai 10 orang akan dipilih sebagai pemenang. Jadi kamu boleh tengok di ruangan komen. Okey, nanti cikgu akan post link kuis tersebut.
kamu boleh klik dan menjawab soalan yang berada di dalam link kuis tersebut. Okay. Seterusnya, kita berada di dalam slot bersama bintang. Slot bersama bintang ni cikgu tampilkan 5 orang panel yang cikgu kagumilah. Yang pertama adalah Puan Zahrah binti Saleh selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Jalan 6. Yang kedua adalah Encik Syurizan bin Mansur, Naib Presiden Konfederasi Hoki Malaysia. Yang ketiga adalah Muhammad Hafizi bin Baharum, merupakan Ketua Jurulatih Remaja Negeri Selangor. Yang keempat adalah Tengku Ahmad Tajuddin Tengku Abdul Jalil, atlet hoki negara dan juga merupakan penyerang pasukan hoki Malaysia. Dan yang terakhir adalah Muhammad Syukri bin Johari, bekas pemain hoki remaja kebangsaan. Jadi cikgu harap dengan adanya slot ini, ianya dapat membakar semangat kamu ataupun membuka minda kamu untuk cuba menceburi bidang hoki, atau yang sudah menceburi supaya dapat tingkatkan kemahiran kamu. Mari kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusan kokurikulum SK Jalan 6 kerana telah memberi saya peluang untuk menyampaikan sepatah dua kata sempena program peningkatan kurikulum sukan hoki. Untuk makluman semua, program peningkatan sukan hoki ini telah diusahakan oleh cikgu kita, iaitu Cikgu Jeffrey, di mana di dalam program ini kemahiran tentang sukan permainan hoki ini akan diajar kepada anak-anak SK Jalan 6. Saya harap dengan adanya tokoh sukan hoki di sekolah kita, iaitu Cikgu Jeffrey, semoga kita dapat manfaatkan ilmu beliau untuk diperturunkan kepada anak-anak SK Jalan 6. Saya positif bahawa usaha beliau untuk melahirkan lebih ramai pemain hoki yang berilmu, maka program ini diusahakan untuk menambah bilangan pemain-pemain hoki di SK Jalan 6. Dengan itu saya harap walaupun di dalam keadaan norma baru menangani pandemik COVID-19, tetapi kita manfaatkan peluang ini untuk menambah ilmu kita walaupun secara online. Terima kasih kepada barisan sukan hoki, terutamanya Cikgu Jeffrey kerana telah mengambil inisiatif ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Tengku Ahmad Tajuddin, berumur 35 tahun, berasal daripada Perlis. Saya memulakan kerjaya saya di peringkat antarabangsa pada 2006. Kejohanan pertama saya di Sukan Commonwealth Melbourne ketika saya berusia 19 tahun. Pengalaman paling bermakna bagi saya sebagai pemain ialah ketika dapat membantu pasukan Malaysia layak ke Piala Dunia di Belanda pada 2014 dan juga layak ke Piala Dunia di India pada 2018. Harapan saya kepada Sekolah Kebangsaan Jalan 6 agar dapat melahirkan generasi yang akan beraksi di pentas dunia pada satu masa nanti dengan mewakili pasukan Malaysia. Pengalaman saya sebagai pemain bermula daripada sekolah rendah lagi. So dah lama dah sebenarnya, daripada umur 12 tahun lagi saya bermain di Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Besar, Kulai, Johor. Seterusnya saya masuk ke Sekolah Sukan Bandar Penawar sehingga tingkatan 3 dan
pada tingkatan 4 saya berpindah ke Sekolah Sukan Bukit Jalil oleh kerana program hoki bawah 16 tahun kebangsaan semua beroperasi melalui pusat di Bukit Jalil lah masa tu. Dan saya teruskan pelajaran saya ataupun permainan saya di Sekolah Sukan Bukit Jalil sehinggalah saya berada di program pra-universiti. Okey, dan untuk kelab-kelab yang saya pernah bermain, untuk Liga Hoki Malaysia, saya memulakan karier bermain di Kelab Telekom Malaysia pada tahun 2005 masa tu. Okey, seterusnya saya berpindah ke Kelab UniKL, di mana pada masa tu UniKL penubuhan tahun pertama kelab itulah. Pada tahun berapa saya dah tak ingat dah. Okey, seterusnya saya berpindah bermain bersama Kelab Yayasan Negeri Sembilan untuk satu tahun, dan saya menghabiskan karier saya sebagai pemain di kelab idaman saya, iaitu Kelab Kuala Lumpur Hockey Club atau KLSC. Okey, di KLSC pun saya habiskan karier saya sebelum kelab tu ditutup sebagai salah seorang pengurusan di kelab tersebut lah. So itu adalah sedikit pengalaman saya sebagai pemain. Dan untuk pengalaman sebagai jurulatih ni, saya sudah berminat bermula pada tahun 2006. Okay, tahun 2006 saya memulakan tugas pertama saya sebagai jurulatih di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Dekat masa tu Sekolah Sukan Bukit Jalil kekurangan satu jurulatih. So saya bukan ditawarkan lah, saya berminat untuk membantu dan berminat untuk belajar untuk mengendalikan pasukan. So saya ambil pasukan pertama masa tu, pasukan Sekolah Sukan Bukit Jalil Junior. So di situlah bermula karier saya sebagai jurulatih, dan seterusnya saya membawa Majlis Bandaraya Putrajaya dan membawa pasukan Negeri Selangor serta pasukan Piala Razak Negeri Selangor. So itu adalah perjalanan karier saya sebagai seorang jurulatih. Okey, pengalaman paling gembira lah, pengalaman paling gembira yang pernah dicapai masa saya bermain dulu. Ada dua perkara ataupun ada dua situasi yang paling menggembirakan saya, di mana yang pertama bermula pada Sukan Malaysia 2010 dekat Melaka. Masa tu saya dan ahli-ahli pasukan saya berjaya merekodkan sejarah ataupun memecahkan sejarah untuk pasukan Melaka, di mana setelah berpuluh tahun tak pernah layak ke final, tapi kita orang layak ke final tahun 2010 tu lah. Cuma kemenangan berpihak kepada pasukan Kuala Lumpur lah masa tu 1-0 lah. Tapi dia punya dia punya perasaan gembira tu, walaupun menjejakkan kaki ke final tu, dah cukup untuk kami sebagai pemain-pemain pasukan hoki Melaka merasakan detik-detik itulah. Okey, so seterusnya pencapaian menarik atau pencapaian yang best lah untuk pemain ni. So ada satu season tu bersama dengan pasukan KLSC. Okey, so cerita dia macam ni. Satu season tu saya tak main langsung tau. Saya tak main langsung. Sebab tempat saya ni kena fight dengan Roslan Jamaluddin. So memang agak sukar lah. So kita just boleh training, ambil pengalaman lah dekat situ. Okay, tapi untuk perlawanan akhir Piala TMB masa tu, Roslan 3 hari sebelum Roslan dimasukkan ke dalam hospital. So dia ada pembedahan, minor pembedahan untuk dia punya batu karang. So masa tu saya diberikan peluang untuk bermain pada Piala final, perlawanan akhir Piala TMB tu. So cuba bayangkan, bila satu season kita tak main apa-apa satu game pun dekat dalam pasukan, tiba-tiba final kita main. So itu pengalaman paling menggembirakan saya lah, yang membuatkan saya rasa best betul main hoki ni kan. Okay, so sebab apa? Sebab final tu alhamdulillah kita orang kerja as a team sebagai salah satu pasukan yang baik. So kita orang menang
3-0 walaupun saya yang bermain untuk penjaga gol masa pasukan kat Malaysia tu. So teammate semua support, banyak support, banyak bagi kata-kata semangat. Dan masa tu walaupun kita rasa yang patut ke kita layak main ni sebab kita tak main satu season, tapi bila teammate support, bila pengurusan support, so kita rasa macam keyakinan tu naik tinggi tau. So kita rasa best kita boleh perform masa final tu. Alhamdulillah skor 3-0, kita menang dengan TMB. So itu yang paling menggembirakan lah sebagai pemain. Untuk jurulatih pula, saya pun tak tahu macam mana, tapi kebanyakan pencapaian saya ni kebanyakan pencapaian yang pecahkan rekod. Pecahkan rekod maknanya dah berapa tahun tim tu tak menang piala, tiba-tiba dapat piala. Alhamdulillah saya bersyukur dengan perkara tu. So benda yang pertama adalah bila saya bawa pasukan Selangor bersama dengan jurulatih-jurulatih yang ada tu masa tu, kita orang pergi ke final bawah 21 tahun, dan selepas 21 ataupun 24, lebih kurang macam itulah, di antara 21 ke 24 tahun Selangor tak pernah menang kejohanan tersebut. Dan kami jurulatih-jurulatih masa tu yang bawa negeri Selangor, so kita orang dapat title champion kejohanan bawah 21 tahun pada tahun berapa saya tak ingat lah. Tapi kita dapat pecahkan sejarah tu lah, pecahkan rekod tu. So itu pencapaian pertama sebagai jurulatih yang best. Pencapaian kedua adalah bersama dengan pasukan MBPJ. Yang ni setelah berbelas 18 ke 20 tahun macam tu, pasukan MBPJ tak pernah menang Piala Liga. Maknanya Piala Liga Hoki Remaja masa tu pasukan MBPJ tak pernah menang. Tapi kita orang dapat capai pada tahun 2017 tak silap. So kita orang dapat menang Piala Liga tu. So dengan pemain-pemain yang suka dikawal. Maknanya kat sini ada pemain yang yelah habit pemain kan, ada yang keras kepala, ada gear, tapi as a team kita orang dapat capai juga Piala Liga Remaja 2017 masa tu. Okay, so itu adalah pencapaian yang saya rasa menggembirakan sebagai jurulatih lah bagi saya. So harapan saya kepada SK Jalan 6, okay, untuk adik-adik yang berada di Sekolah Kebangsaan Jalan 6 ni, so harapan saya adik-adik cubalah bermain hoki ni. So saya berharap adik-adik yang ada dekat sana, dekat Sekolah Kebangsaan Jalan 6 tu, cuba untuk ceburi sukan hoki ni, cuba untuk dalami ataupun belajar sukan hoki, sebab ia menarik. Kita ni team sport. So bila kita ni team sport, kita akan belajar lebih daripada sebuah sukan. So kita untuk bagi saya lah, untuk permainan hoki ni kita akan belajar erti keluarga, erti berdikari, erti macam-macam lah untuk sukan hoki ni, sebab dia team sport kan. So kita happy tengok kawan-kawan kita berjaya, kita happy tengok pasukan kita berjaya. So insyaAllah adik-adik boleh ceburi lah. So dengan harapan saya satu masa nanti SK Jalan 6 akan jadi salah satu pusat untuk kelahiran bakat-bakat baru bagi negeri Selangor ataupun pasukan negara. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Syuridan bin Mansur, berasal dari Kanga Perlis. Sekarang bertugas sebagai guru, iaitu PK Co-Curriculum di SMK Kuala Perlis. Jawatan dalam hoki, saya biasa memegang jawatan sebagai Setiausaha Agung Satuan Hoki Perlis, dan jawatan terkini ialah memegang sebagai Presiden Satuan Hoki Perlis. Manakala di peringkat kebangsaan, saya adalah Naib Presiden Konfederasi Hoki Malaysia, dan mempengurusikan jawatan pasar kecil, Hoki Dewan, serta Akademi Hoki Raja Azman Shah yang berpusat di Ipoh, Perak. Pengalaman sebagai pemain hoki, minat saya pemain hoki ni adalah sejak kecil lagi.
bermula daripada sewaktu saya darjah 5. Sejak dari itu saya terus bermain hoki sampailah sekitar umur saya 30-an. Saya pun bersara dan melumpuhkan bidang kejurulatihan. Semua peringkat umur saya mewakili negeri, bawah 12, bawah 18, pasukan kejohanan remaja kebangsaan dan juga kejohanan Piala Razak. Pengalaman sebagai jurulatih pula, untuk negeri Perlis ni semua peringkat umur telah saya latih. Juga bermula pada kejohanan bawah 12, MSSM, kejohanan peringkat remaja bawah 14, bawah 16, bawah 18, MSSM, menjadi jurulatih pasukan remaja untuk Junior Hockey League dan seterusnya menjadi jurulatih pasukan Piala Razak dan jurulatih semua negeri. Pada tahun 1996 saya telah diberi peluang untuk menjadi penolong jurulatih pasukan bawah 18 Malaysia di kejohanan Asia, sekolah-sekolah Asia yang berlangsung di Pahang. Alhamdulillah pada kejohanan itu Malaysia muncul sebagai johan untuk kejohanan Asia itu. Okey, dari segi kejayaan sebagai pemain dan jurulatih, sebagai pemain tak banyaklah kejayaan yang dicapai kerana pada ketika itu dengan kemudahan yang terhad, pasukan Perlis ni hanya menyertai pertandingan tanpa mendapat kejayaan-kejayaan yang cemerlang. Tetapi sebagai jurulatih dan pengurus, banyak kejayaan-kejayaan yang telah saya capai. Antaranya yang pertama sekali pada tahun 2006, pertama kalinya pasukan bawah 18 Perlis telah dapat bermain di peringkat akhir dalam kejohanan MSSM. Pada ketika itu malangnya kita hanya mendapat naik johan sahaja, telah tumpah di tangan pasukan Pulau Pinang. Tapi itulah kali pertama dalam sejarah pasukan dari negeri Perlis telah berjaya bermain di peringkat final dalam kejohanan MSSM. Seterusnya pada 2006 itu juga saya, seperti yang saya tegaskan, saya telah berpeluang untuk menjadi penolong jurulatih pasukan bawah 18 Malaysia di kejohanan Asia, sekolah-sekolah Asia, menjadi pembantu kepada arwah Cikgu Mukhtar, dan dalam kejohanan tersebut kita telah mendapat pingat emas, dan seterusnya pada 2007 saya telah dilantik menjadi pengurus pasukan kebangsaan di sukan C Korat. Di pertandingan tersebut juga pasukan Malaysia telah berjaya dapat pingat emas. Seterusnya bagi pasukan Perlis pula di kejohanan Piala Razak banyak juga kejayaan-kejayaan yang kita capai, seperti pada 2014 kita telah mendapat tempat ketiga dalam Malaysia 2. 2015 juga mendapat tempat ketiga. Pada 2016 kita telah berjaya menjadi naik johan Division 2. Seterusnya 2017 dan 2019 menjadi johan Division 2. Itu antara kejayaan-kejayaan manis. Satu lagi, saya telah berjaya pasukan Sukma Perlis
juga masuki pertandingan akhir di Sukma Sarawak pada tahun 2016. Malangnya pada pertandingan tersebut kita hanya mendapat pingat perak, tapi bagi saya itu adalah kejayaan yang besar bagi pasukan yang serba kekurangan seperti pasukan Perlis. Namun ada usaha-usaha pemain dengan semangat juang yang tinggi, kita berjaya mencapai kejayaan tersebut. Baik sekali, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih khasnya kepada guru besar Sekolah Kebangsaan Jalan 6 ni, serta kepada Cikgu Jeffrey, pelatih hoki sekolah, dan sedikit pesanan kepada pemain semua. Ingatlah bahawa dalam mencapai kejayaan kita tidak ada shortcut, tidak ada jalan mudah. Jadi untuk mencapai kejayaan, terutamanya sebagai pemain hoki yang hebat, tentulah kena berlatih dengan kuat. Jangan jemu, sentiasa bertanya, sentiasa merendah diri. Awak mempunyai coach yang committed, rajin berusaha. Jadi belajarlah dengan beliau, capailah impian yang tinggi. Terus berlatih, semoga suatu hari awak akan menjadi pemain hoki yang hebat, mewakili negeri Selangor dan seterusnya dapat mewakili Malaysia dalam permainan hoki. Sekian, terima kasih. Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syukri bin Johari, merupakan seorang jurulatih hoki bawah 18 tahun peringkat daerah Hulu Langat, dan juga merupakan seorang jurulatih bagi program pembangunan hoki negara. Okay, selain itu, saya juga merupakan seorang guru pendidikan jasmani di sebuah sekolah menengah di Ampang. Okey, saya akan kongsikan sedikit sebanyak pengalaman saya dalam sukan hoki sebagai seorang pemain dan juga jurulatih. Saya mula bermain hoki ni pada usia 10 tahun, iaitu ketika saya dah jam 4. So waktu dah jam 4 ni saya dah pandang serius kepada permainan hoki dan saya dah start berlatih bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang pemain yang hebat. Okey, alhamdulillah, semua peringkat saya dapat mewakili Kuala Lumpur, iaitu daripada bawah 12 tahun, bawah 14 tahun, bawah 16 tahun dan juga bawah 18 tahun. Saya dapat mewakili Kuala Lumpur ke kejohanan hoki peringkat kebangsaan. Dan apa pengalaman yang memang saya tak boleh lupa, iaitu pada tahun 2008, di mana kejohanan hoki MSSM diadakan di Kuala Lumpur. Okey, dan kami tim Kuala Lumpur telah menjadi champion pada kejohanan tu. Okey, so habis sahaja saya tamat sekolah, saya sambung permainan hoki saya dan saya telah mewakili pasukan remaja TMB. Okay. So daripada situ saya telah terpilih mewakili pasukan remaja kebangsaan. Okay. So daripada pasukan kebangsaan itulah Malaysia telah menyertai satu kejohanan SEA Cup di Myanmar pada tahun 2011. Dan apa yang paling manisnya adalah Malaysia menjadi juara di kejohanan tersebut. Okay, manakala pengalaman saya dalam menjadi seorang jurulatih ni tak banyak sebab saya masih baru dalam dunia coaching ni. So pengalaman saya pernah membimbing dan membawa pasukan hoki bawah 17 tahun peringkat Hulu Langat. Dan sekarang ni saya masih belajar, dan juga saya sekarang ni tengah membimbing pasukan hoki bawah 14 tahun di bawah program pembangunan hoki negara. Okey, pencapaian yang paling bermakna
bagi saya sebagai seorang pemain dan jurulatih. Okey, sebagai seorang jurulatih mungkin belum ada lagi, tetapi sebagai seorang pemain, apa yang paling manis sepanjang karier saya bermain hoki adalah ketika kejohanan hoki MSSM 2008 di Kuala Lumpur. Okey, kenapa saya kata manis? Kerana ketika itu saya merupakan ketua pasukan. Dan yang paling memang saya tak boleh lupa adalah ketika itu Selangor menentang Kuala Lumpur. Dan masa permainan hampir tamat, ketika itu Selangor leading 2-1. Okey, so waktu tu memang amat orang kata detik-detik kemenangan Selangor tu memang hampir tibalah. Tetapi nak dikatakan memang rezeki kami. So last minute Kuala Lumpur dapat penalty corner dan saya berjaya menjaringkan gol persamaan 2-2 dengan Kuala Lumpur, dengan Selangor. Dan ketika itu bila tambahan masa, Selangor Kuala Lumpur dapat menjaringkan gol dan kami menjuarai kejohanan itu. Itulah adalah pengalaman yang memang saya rasa kami tak boleh lupakan. Saya sendiri pun tak boleh lupakan. Dan saya rasa time tu Kuala Lumpur mempunyai satu tim yang solid dengan pemain-pemain yang sangat disiplin. Orang akhir kata daripada saya kepada adik-adik di sekolah kebangsaan Jalan 6. Okey, berlatih bersungguh-sungguh, kerja keras. Okey, tiada jalan shortcut untuk anda menjadi seorang pemain yang hebat. Kena bersungguh-sungguh sewaktu awak training. Dengar cakap guru-guru ataupun jurulatih yang melatih anda. Hormati mereka. InsyaAllah ilmu tu akan lekat kepada anda. Dan yang paling penting sekali adalah seimbangkan sukan dan akademik. Okey, jangan jangan awak ingat awak bersukan, awak boleh tinggalkan akademik. No, akademik dan sukan kena seimbang. Barulah awak akan menjadi seorang pemain yang sangat hebat. Okey, so saya juga mengambil peluang mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan SK Jalan 6 dan juga Cikgu Jeffrey. Okey, yang sangat committed dan bekerja keras dalam membangunkan sukan di sekolah SK Jalan 6 dan juga di peringkat Selangor. Okey, sekian, terima kasih. Okey, maka kita dapat simpulkan bahawa program Bersama Bintang ni sebenarnya dia memberi satu motivasi lah kepada diri kita, baik kepada cikgu sendiri dan juga baik kepada murid. Okey, bahawa untuk kita berjaya sebenarnya tak mudah. Kita tak ada jalan shortcut. Okey, kalau nak jadi pemain hoki, kena berlatih sungguh-sungguh. Okey, di samping itu dari segi akademik mestilah kena jaga. Boleh bersukan, kena fokuskan akademik. Perlu seimbangkan supaya kamu akan jadi seorang pemain yang hebat lah. Okey, kalau kamu kurang fokus dalam sukan, dalam akademik, cikgu risau masa depan kamu. Okey, jadi kamu boleh pilih lah. Rata-rata yang pemain hoki ni banyak yang menjadi cikgu ataupun yang mempunyai pekerjaan yang baik lah untuk masa hadapan. Okey, sebelum tu, okey, kamu boleh tengok komen di bawah. Okey, cikgu ada sharekan link kuis untuk kamu jawab. 10 orang pemain akan diberikan hadiah. 10 orang pemain, okey, maafkan cikgu, 10 orang peserta yang mendapat markah yang baik, yang tinggi dalam kuis tu akan diberikan hadiah. Okey. Okey, sebelum cikgu menutup tirai program kita pada hari ini, okey, di kesempatan ini juga cikgu ingin mengucapkan sejuta penghargaan kepada Wakil Konfederasi Hoki Malaysia, Wakil Persatuan Hoki Selangor,
unit co-curriculum Sekolah Kebangsaan Jalan 6, Kelab Hoki Sekolah Kebangsaan Jalan 6, Kaunselor Sekolah Kebangsaan Jalan 6, Creativus Media, serta kepada semua pihak, agensi, jurulatih dan atlet yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung lah. Okey, tanpa mereka semua ni, program pada hari ini tidak akan dapat berjalan dengan sempurna. Okey, sebelum tu cikgu ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan ataupun terkasar bahasa. Okey, kerana setiap yang buruk itu datang daripada cikgu sendiri, manakala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.